Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Amy melaporkan untuk Mingguan Aman. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran Poco M3 untuk pasaran Malaysia. Ia merupakan peranti kelas pertengahan yang hadir dengan skrin bersaiz 6.53 inci drop dot display, dijana chip Snapdragon 662, bateri berkapasiti 6000 mAh dan juga kamera utama 48, 2 dan 2 megapiksel. Di Malaysia, ia boleh didapati pada harga bermula RM599. Selain itu, Poco turut mengesahkan jenama tersebut kini sebuah syarikat kendiri yang bebas dari naungan Xiaomi. Melalui pengumuman ini, Poco tidak lagi hanya menjenamakan semula rekaan Xiaomi dan Redmi. Sony telah mula membuka pratempah untuk Sony Xperia 5 Mark II sehingga 10 Januari 2021. Ia adalah peranti mercu dengan janaan chip Snapdragon 865, bateri sebesar 4000 mAh dan kamera utama gabungan 12, 12 dan 12 megapiksel. Menurut Sony, pengguna akan menerima peranti bermula Januari 2021 kelak. Seterusnya, Realme dijangka hadir dengan beberapa peranti pintar terbaru untuk pasaran tempatan. Antara yang ditawarkan termasuklah televisyen pintar, Realme Watch S, Realme Smart Cam 360, Realme Sonic N1 Electric Toothbrush, Realme Buds A Pro dan juga Realme Buds Wireless Pro. Kesemuanya akan mula diperkenalkan pada 3 Disember 2020. Huawei dilihat bakal memperkenalkan Huawei Mate 40 Pro di Malaysia. Minggu ini, ia telah disenaraikan di laman Sirim, namun tarikh penawaran masih belum diketahui. Nokia 3.4 dijangka akan ditawarkan pada pasaran tempatan. Ia membawakan skrin 6.39 inci, dijana chip Snapdragon 460 dan kamera utama 13, 5 dan 2 megapiksel. Buat masa ini, tarikh dan harga jualan peranti masih tidak diketahui. Pada minggu ini juga, Xiaomi telah memperkenalkan siri Redmi Note 9 dengan sokongan rangkaian 5G. Untuk model Redmi Note 9 5G, ia membawakan janaan chip MediaTek Dimensity 800U, bateri 5000 mAh dan tri-kamera belakang dengan sensor utama 48 megapiksel. Manakala Redmi Note 9 Pro 5G pula dilengkapi chip Snapdragon 750G, bateri 4820 mAh dan kamera belakang dengan sensor utama 108 megapiksel. Mengenai Redmi lagi, jenama ini memperkenalkan Redmi Watch dengan rekaan muka segi 4. Ia hadir dengan saiz skrin 1.4 inci, penawaran bateri yang tahan sehingga 12 hari, ciri NFC dan juga pembantu maya Xiao Ai. Buat masa ini, ketiga-tiga peranti ditawarkan untuk pasaran China terlebih dahulu. Tidak ketinggalan, OnePlus bakal menawarkan phone telinga OnePlus Buds Z untuk pasaran Malaysia pada 30 November 2020. Buat masa ini, spesifikasi lanjut masih tidak diketahui. Beralih ke arena teknologi komputer riba, Lenovo Yoga Slim 7i Carbon akan memasuki pasaran tempatan pada harga bermula RM4,629. Peranti ini membawakan pilihan Intel Core i5 dan i7 generasi ke-11 dan juga dikuasakan chip grafik Intel Iris Xe. MSI pula minggu ini mengumumkan penawaran MSI Modern 14, MSI Modern 15 14 inci dan juga MSI Modern 15 15.6 inci di Malaysia. Ketiga-tiga peranti hadir dengan janaan chip Intel generasi ke-11. Membezakannya adalah pilihan kad grafik Nvidia GeForce MX 450 dan Intel Iris Xe untuk model Modern 14, manakala siri Modern 15 pula hanya menampilkan kad grafik Nvidia GeForce MX 450 sahaja. Bagi yang berminat, ia ditawarkan pada harga bermula RM3,699. Dell minggu ini hadir dengan komputer AIO yang dinamakan Dell Inspiron 24 5000 dan juga Dell Inspiron 27 7000. Kedua-dua peranti ini membawakan pilihan chip Intel i3 sehingga i7 generasi ke-11 dan pilihan kad grafik UHD Graphics atau Intel Iris Xe. Membezakan peranti adalah saiz skrin 23.8 inci untuk Dell Inspiron 24 5000 dan 27 inci pula untuk Dell Inspiron 27 7000. Di Malaysia, ia ditawarkan pada harga bermula RM2,799. Bercerita mengenai teknologi global minggu ini, Elon Musk kini mencatatkan milikannya bernilai $127.9 bilion apabila saham Tesla meningkat pada minggu ini. Menerusinya, beliau dilihat telah melangkaui Bill Gates yang mencatatkan milikan bernilai $127.7 bilion. Nintendo Switch kini dikeluarkan di Malaysia melalui kilang Sharp. Hal ini kerana pengeluar utama konsol ini iaitu Foxconn Technology turut memiliki pegangan pada Sharp.
Salesforce sedang dalam pembincangan untuk mengambil alih Slack. Dengan ini, ia dapat menawarkan ciri berkomunikasi dalam perusahaan untuk pelanggan-pelanggan Salesforce selain dapat diintegrasikan dalam ekosistem di bawah Salesforce. Menurut desas-desus di arena web, Apple dijangka menyertakan satu variasi iPhone 13 tanpa port pada tahun 2021. Jika ia benar, ini akan menggalakkan lagi pembelian MagSafe pada tahun akan datang. Dalam arena aplikasi dan perisian pula, Mozilla mengumumkan mereka akan menamatkan sokongan Adobe Flash pada Firefox bermula 26 Januari 2021 kelak. Dengan perubahan ini, tiada lagi kandungan Flash yang boleh diakses melalui Firefox selepas tarikh tamat. Google minggu ini telah menghentikan sokongan panggilan video berkumpulan pada Hangout. Dengan penamatan ini, pengguna disarankan untuk menggunakan Google Meet bagi mendapatkan fungsi yang sama. Seterusnya, Microsoft akan mengintegrasi aplikasi Android ke Windows 10. Melalui laporan Windows Central, Microsoft dalam idea menawarkan aplikasi Android melalui Microsoft Store dan sokongan ini dijangka akan ditawarkan seawal 2021 kelak. Doodle Malaysia menampilkan doodle khusus buat Saloma pada laman carian. Selain itu, Google turut menyediakan senarai main lagu beliau di YouTube. Minggu ini, Facebook kini menawarkan ciri info ringkas pada platform berkenaan. Ia memaparkan kotak khusus untuk carian yang ditarik dari Wikipedia yang mana akan memudahkan pengguna mengetahui sesuatu perkara dengan lebih pantas. Setakat ini, penawaran ciri ini masih lagi terhad. Facebook pula kini menawarkan pilihan resolusi video sehingga 4K. Dengan ini, pengguna boleh melakukan perkongsian video pada resolusi yang lebih tinggi. Di samping itu, Instagram telah menampilkan beberapa kemaskini baru termasuk paparan ikon khusus untuk kedai dan juga guides. Melalui ciri shop, ia dapat memudahkan jual beli di dalam platform berkenaan, sementara guides pula membenarkan pengguna untuk berkongsi kisah atau jalan cerita beserta penulisan berdasarkan gambar yang pernah anda kongsikan. Ciri ini dilihat telah diperkenalkan secara berperingkat. Dalam arena teknologi tempatan, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi mengumumkan bakal memperkenalkan Dasar Sains, Teknologi dan Inovasi 2021-2023. Langkah ini adalah bagi memastikan ekosistem inovasi dan teknologi tempatan mempunyai satu garis masa yang jelas dan nyata. Bukan itu saja, mesti menyasarkan Malaysia sebagai pengeluar vaksin dalam tempoh 10 tahun lagi. Garis masa lengkap berkenaan visi ini akan dikongsikan menjelang suku kedua 2021. Selain itu, Mosti juga memastikan program dana baru iaitu Mosti Combating COVID-19 Fund bagi menggalakkan projek R&D COVID-19. Kerajaan Malaysia kini dilihat sedang mempertimbangkan integrasi sijil vaksin berasaskan rantaian blok ke aplikasi MySejahtera. Dengan ini, ia memudahkan semakan dilakukan berkenaan siri vaksin yang diterima oleh individu. Seterusnya, KWSP mengingatkan yang mana tiada sebarang aplikasi khusus dibangunkan khusus untuk iSinar. Untuk sebarang semakan, pengguna diminta memuat turun aplikasi rasmi iAccount KWSP. Sarawak pula dalam proses untuk membangunkan syarikat telekomunikasi tersendiri dalam tempoh masa 2 tahun akan datang. Dengan ini, ia akan mempercepatkan proses pembangunan dan penawaran perkhidmatan internet di kawasan pedalaman. Seterusnya, Pulau Pinang ingin menjadi bandar gigabyte seawal 2022. Untuk menjayakannya, negeri ini akan memastikan rangkaian 5G meliputi semua bahagian sektor industri pada 2022 kelak. Kementerian Pengangkutan di bawah National Regulatory Sandbox telah memperkenalkan jalan khusus untuk menguji kenderaan suapandu di Cyberjaya. Langkah ini bagi memudahkan ujian dilakukan secara terbuka sebelum teknologi tersebut diimplementasikan atau disahkan pihak berkuasa. Bercakap mengenai belia, Kerajaan Malaysia menawarkan RM100 kepada individu yang berumur 18 sehingga 20 tahun dan juga pelajar IPTS dan IPTA. Kredit ini akan diberi melalui dompet digital menerusi program e-belia. Seterusnya, Shopee telah menawarkan ciri story pada bahagian feed. Perkongsian kandungan akan kekal sehingga 24 jam dan pengguna boleh menambah gambar, teks dan pelekat dan juga memaparkannya pada bahagian highlight laman jualan. Foodpanda minggu ini memperluaskan penawaran meliputi barangan runcit menerusi Foodpanda Shops. Antara kedai yang tersenarai termasuklah Tesco, 7-Eleven, Family Mart, Watson dan juga Petron. Bukan itu saja, ia turut menjamin penghantaran kurang 30 minit selepas pembelian. U-Mobile mengatakan pengguna perlu tebus data produktiviti percuma 1GB setiap hari bermula 26 November 2020. Tebusan ini boleh dilakukan menggunakan SMS atau aplikasi My U-Mobile dan ia terhad untuk 24 jam sahaja.
Akhir sekali, Celcom mengemas kini pelan gentian optik mereka dengan dua penawaran pelan baru iaitu 300Mbps pada harga RM140, manakala 500Mbps pula pada harga RM200. Celcom juga dikatakan menawarkan rebate sebanyak RM21 untuk 3 bulan pertama. Sekian saja rangkuman menarik yang berlaku dalam dan luar negara sepanjang minggu ini dalam arena teknologi. Saya Amy melaporkan untuk Mingguan Aman.